Sebelum kita cerita tentang kes Kedah tu, subsidi minyak. Anak Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah. Siapa Hamzah Zainuddin? Ketua Pembangkang. Siapa dia sebelum ni? Menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri. Baik. Muhammad Faizal Hamzah, anak kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, didakwa di Mahkamah Session Seremban hari ini atas 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubungan subsidi minyak. Menurut laporan DH, Faizal 39 didakwa bersama Azizul Abdul Halim 55. Kedua-dua mereka adalah pengarah rimba Merpati Sdn Bhd, pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberi maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak kepada syarikat peruncit tempatan yang menyalahi Seksyen 84 Akta Kawalan Bekalan 1961. Minyak masak adalah barang kawalan menurut akta berkenaan. Mereka juga didakwa memiliki minyak masak bersubsidi melebihi had yang dibenarkan. Hamzah pernah menjadi Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional. Kita tanya, minyak-minyak ni, subsidi ni bawah mana tuan-tuan? Bawah kementerian mana? Kalaupun tak direct bawah dia, still ada kaitan dengan dia. Dia juga berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri sewaktu BN memerintah daripada Julai 2015 hingga Mei 2018. Sementara itu, bernama melaporkan anak kepada bekas menteri dan rakan perniagaannya didakwa di mahkamah di Kuala Lumpur hari ini atas 9 pertuduhan mengemukakan invoice penjualan minyak masak palsu dan memiliki minyak masak bersubsidi melebihi had. Muhammad Faizal, anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin, dan Azizul Abdul Halim mengakui tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan Hakim Mazni Nawawi. Berdasarkan pertuduhan yang merupakan pengarah syarikat rimba Merpati Sdn Bhd, syarikat pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak didapati telah memberikan maklumat palsu semasa mengemukakan maklumat berhubung dokumen atau invoice penjualan minyak masak kepada 2 kedai runcit di Kuala Lumpur. Perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat KPDN iaitu kira-kira 5 petang pada 12 Ogos tahun lepas. Pendakwaan mengikut Seksyen 22.4 Akta Kawalan hendaklah disifatkan telah melakukan kesalahan. Di bawah Seksyen 8 sub 4 sub B Akta Kawalan Bekalan, dia boleh dihukum. Di bawah Seksyen 20 sub 1 Akta yang sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Kesalahan boleh didenda maksimum 1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya didenda maksimum 3 juta atau 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Syarikat itu juga dimiliki mereka turut didakwa mengemukakan invoice palsu dan memiliki minyak masak melebihi 50 tan metrik mengikut Peraturan 91 Peraturan Kawalan Bekalan 19, thank you Marin, yang merupakan kesalahan di bawah Peraturan 21 sub 1 peraturan-peraturan sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 22 sub 2 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kesalahan itu didakwa dilakukan oleh pejabat KDN. Yang ini panjang. Baik, tuan-tuan, pembangkang semasa dia jadi kerajaan, disuruh kita tebuk, pecahkan tabung kita sendiri. Dia tak selesai pun masalah rakyat, tuan-tuan. Dia cerita pasal jual organ. Dia kata, dia dakwa. Tetapi saya kata, zaman dia memerintah, kita naik bendera putih. Ada orang tak makan, kadar bunuh diri meningkat. Saya cerita dulu dalam live saya, ada seorang pemandu taksi, pakcik, Chinese guy. Ada orang mesej saya, pakcik ni pemandu taksi zaman PKP, tak ada tempat dia. Orang pun tak ramai. Dia tak balik rumah sebab dia takut nak tak bawa duit. Dia duduk dekat mana? Dekat R&R, mana-mana yang dia boleh duduk. Tolong bantu dia Masa tu kita tahun 2020 lah, kita pembangkang lah. Saya kata kita pun kena PKP. Saya pun masa tu dekat Kuching. Nak pergi tak boleh. Saya cari kawan-kawan yang boleh nak bantu. Tak ada siapa yang boleh nak. Masa tu tak ada siapa boleh keluar masa tu, tuan. Masa tu partial buka. Apa berlaku pada pakcik? Terima kasih Fluffy Orange. Apa berlaku pada pakcik tu lepas tu? Dia gantung bunuh diri. Macam mana saya tahu dia gantung bunuh diri? Orang yang mesej saya tu hantar gambar dia gantung bunuh diri. Lillahi ta'ala, bulan puasa ni saya cerita benda yang betul berlaku zaman PN memerintah. Gambar dia tu, Allah,
Bila saya tengok gambar tu tuan-tuan, kesedihan melanda hati saya tu. I wish I can do something. I wish I can do something. Dia gantung diri dia dekat outdoor masa tu. Saya kata I wish. Saya rasa macam I wish saya boleh, I can turn back the time and take this seriously, saya kata. And that zaman PN memerintah. Itu saya boleh verify, dan verify sendiri berapa ramai yang bunuh diri zaman PN memerintah disebabkan oleh COVID. Yep, dia suruh kita tabung kita sendiri, tuan-tuan. Tapi apa yang mereka lakukan zaman kita tengah susah? Apa yang mereka lakukan zaman kita tengah menderita? Apa yang mereka lakukan zaman kita tengah, orang kata, bergantung bendera putih, kerja tak ada, kena buang? Dia suruh kita tebuk dan juga korek tabung kita sendiri. Zaman dia jadi pembangkang, dia masih suruh kita tebuk dan korek tabung kita sendiri. Sedangkan 300 juta masuk dalam akaun dia, tuan-tuan. 300 juta masuk dalam akaun dia. Anak sakau, menantu sakau, sepupu menantu sakau, bendahari, presiden, ketua penerangan, kroni-kroni sakau, ratus juta, puluh juta. Yet orang-orang macam ni tak ada muka rasa malu, masih nak suruh rakyat tabung dia sendiri. Sedangkan kerajaan sekarang tengah memikirkan bagaimana mekanisme nak kembalikan kerosakan yang ditinggalkan. Bila kita sebut kerosakan yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini, oleh mereka yang memerintah sebelum ini, tuan-tuan, masa kita susah, dia orang fikir apa? Macam mana nak berbagi jawatan? Dia orang fikir apa? Macam mana nak bagi, siapa dapat jawatan dahulu, siapa punya renovation. Terima kasih Fluffy Orange, ya Allah, terima kasih. Kan? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana mereka nak bagi jawatan? Bagaimana mereka, siapa nak renovate bangunan dahulu? Itu yang mereka risaukan. Akhirnya kita dapat tahu, bila kita jadi pemerintah, siapa dapat duit dahulu? Bayangkan, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan kita. Kalaulah sekiranya dia orang jadi pemerintah sekarang ini, bagaimana agaknya keadaan negeri kita ni, negara kita ni? Bagaimana agaknya keadaan negara kita ni? Teruk ni. And 5 bulan kerajaan sekarang ini nak jadi kerajaan ni, nak bantu ni, nak tolong ni, nak baiki sistem ni. Ada juga yang masih lagi kata, oh, kerajaan ni teruk, kerajaan ni gagal. Kenapa kejam? Dah dia buat salah, kita nak kata macam mana? Tuan-tuan, saya kata kita ada baldi. Okey, kita ada baldi. Ni contoh baldi lah. Ni saya punya cawan ni. Baldi. Ni bertahun ni saya pakai cawan ni. Kalau siapa yang ikut live saya, bertahun. Tiba-tiba baldi kita ni bocor, tuan-tuan. Orang sebelum ni pakai, tak, dia main hempas-hempas, tiba-tiba ada bocor. Dapat kat kita. Perkara pertama kita buat apa, tuan-tuan? Kepada cawan yang bocor, kita tak ada cawan lain. Tak boleh nak beli baru pun tak boleh. Ni je yang ada, baldi baru. So kita kena tampal. Proses tampal tu ambil masa. Ui, terima kasih Fluffy Orange. Proses tampal tu ambil masa. So bila dah tampal sekarang ini, apa yang berlaku? Kita kena cari kat mana kebocoran-kebocoran. Itu tugas pertama. The first month Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, dia buka dokumen. Nampak gambar tu kan? Dia buka dokumen, dia letak. Oh, tengok. Oh, macam ni. Tampal. Okay, audio okay. Dia buka dokumen untuk tujuan apa, tuan-tuan? Dia nak tengok, tampal dulu, tangkap dulu apa yang patut. Sebab apa? Duit-duit ni nanti nak kena ambil balik. Kerajaan sekarang dah berjaya dapat bilion balik daripada 1MDB. Kita juga nak dapatkan balik juga daripada sistem, daripada mereka ni. Kat mana ni? Ini akaun bersatu. Sebab itu bila Anwar sebut anak menantu, ada makna tu, tuan-tuan. Anak ada makna tu.
ada makna. Sampai ada yang kena jual buah pinggang yang datang berjual buah pinggang. Ada yang kena jual buah pinggang yang resah. Sampai ada yang kena jual buah pinggang. 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 Okey. Cerita dia macam ni. Mak Jargon ni, Wan Faizal ni, dia kata, dia cerita pasal KWSP lah. Dia nak bahas. Okey, tak apalah. Yang isu KWSP tu, cerita dia lah. Kita faham lah. Dia nak bahas kat parlimen, kemudian tak nak, tak boleh, bla-bla-bla, walaupun dah dijawab sebagainya. Okey, itu isu dia. Tapi dia kata apa tau? Sampai ada yang nak jual buah pinggang. Now, bila dia kata sampai ada yang nak jual buah pinggang, ini satu benda yang besar, tuan-tuan. Organ selling di dalam negara kita adalah satu benda yang still illegal. Setahu saya lah. Correct me if I'm wrong, it's still illegal. Saya tak tahu adakah itu afterthought bahawa ada yang sampai nak jual buah pinggang tu. It's a serious accusation tau. Itu adalah terima kasih. It's a serious accusation. It's a serious accusation. Kejap. Fluffy Orange, I nak my RM45 bag balik is. Kenapa? Kenapa you nak RM45 balik? Range, saya tak tahu. You RM45 tu apa? Kan? Ada yang sampai nak jual buah pinggang. Now, this is a serious accusation. Number one, kalau benar ada dakwaan sebagaimana yang disebutkan oleh oleh Wan Faizal ini, bagi saya bawa bukti. Kemukakan siapakah orang tersebut. Kan? Jual organ is illegal ya. Unless anda adalah penderma organ, tu cerita lain. Penderma organ dia melalui melalui badan yang memang betul dilantik oleh kerajaan. Saya adalah pledge organ donor dah lama, sejak lebih 10 tahun saya dah daftar diri saya sebagai organ donor. Sebab itu saya tak merokok, sebab itu saya tak minum arak, sebab itu saya try to jaga my health as good as possible. Saya avoid aktiviti makan benda-benda yang pelik-pelik dan sebagainya. I try to eat healthy. Sebab bagi saya, kalau kita derma organ, insyaAllah lepas kita pergi pun, ada pahala untuk kita, bagi saya. Dan ini fatwa-fatwa kebangsaan pun dah, fatwa antarabangsa dan negara kita pun dah ada keluar benda ni. Tetapi, apabila ada seseorang mendakwa bahawa dia sampai jual organ, jual buah pinggang, bukan tali pinggang, sampai jual buah pinggang, tuan-tuan. Itu satu dakwaan yang sangat berat. Itu adalah satu dakwaan yang sangat berat. Okey, kau tak suka pada kerajaan ni, kau nak kritik kerajaan ni, kau tak suka kepada polisi kerajaan ni, itu tidak ada masalah. Tetapi sampai orang kata apa, menjejaskan, sampai kata ada orang jual organ, sampai ada orang buat sedemikian, itu adalah satu perkara yang sangat berat. Kalau ada, mohon kemukakan, kerana itu adalah satu perbuatan jenayah. Dan ini disebut sendiri oleh doktor. Doktor mengatakan bahawa kenyataan Wan Faizal jejas usaha derma organ. Seorang doktor yang juga pakar dalam bidang pendermaan organ kesal dengan dakwaan ada orang menjual buah pinggang untuk menampung kehidupan yang dibuat oleh ahli parlimen Macang. Dr. Abdul Jabar Ismail berkata, sememangnya ada keluarga yang berdatang untuk menderma organ orang yang tersayang meninggal dunia kerana bimbang organ hanya bekerja untuk sindiket penjualan organ. Terdapat stigma sebenar iaitu untuk menderma organ. Mereka sudah banyak menderita kehilangan orang tersayang dan terpaksa berdepan dengan kami bertanyakan soalan seperti ini. Sebab itu saya katakan, apabila ahli parlimen dipilih membuat kenyataan kebudak-budakan dan tidak bertanggungjawab seperti ini, ia akan menghalang usaha kami untuk membantu lebih 30,000 pesakit ESRF yang menjalani hemodialisis, dia kata. Sebab itu, bab kata Zuraidah, baru-baru ni dia cakap bahawa Zuraidah akan kembali ke ke bersatu. Zuraidah kata apa pasal Mat Jagon ni? Dia kata apa? Budak ini jaga mulut. Budak ini jaga mulut baik-baik. Kan? Okay. Maybe you should check your previous super chat. I already notify you the back audio. Anyway, hope the money will go great. Thank you, Fluffy Orange. Bukan apa Fluffy Orange. Kadang bila saya bercakap, saya tak tengok komen. Saya tengok atas. Sebab saya nak compose my thoughts kan. Jadi supaya dia ada satu ayat. Kalau saya tengok komen, jadi saya tak boleh bercakap dengan lancar. Now you understand kenapa saya boleh cakap dengan lancar kan. Okay. Budak ini baik jaga mulut, Zuradah kata. Nafi ingin sertai bersatu. Bekas ahli parlimen Ampang menafikan dia ingin kembali menyertai semula bersatu setelah pilihan raya 15. Itu tidak benar.
Saya cuma sebut saya akan sokong PN pada pilihan raya negeri akan datang. Saya sokong parti berbilang kaum. Budak ini baik jaga mulutnya, katanya kepada Malaysia Kini. Kan? Dia cakap, dia sebut tentang siapa ni? Tentang Wan Faizal ni lah. Kan? Dia sebut tentang orang yang sama lah. Tuan-tuan, inikah level pembangkang yang kita yang pembangkang usah-usah, angkat-angkat, kata dia nak apa orang kata, yelah dia nak, orang kata apa? Inilah dia pejuang kita. Pejuang KWSP kita. Tuan-tuan, kita cerita KWSP semalam kan. Dia orang kata dia memperjuangkan KWSP, tapi hakikatnya hari ini apa yang berlaku? Anak menantu dia orang kaya raya. Kita disuruh tabung sendiri, pecah tabung sendiri. Apa orang kata? Jeopardize, memudaratkan masa depan kita. Tetapi dia orang, apa yang mereka lakukan? Dia orang tebuk duit rakyat untuk masuk poket sendiri, tuan-tuan. Dia tebuk duit rakyat untuk masuk poket sendiri.